Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Izin dan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali pengajian kitab Wanita Dambaan Syurga. Okay, Wanita Dambaan Syurga ni kalau kita pandang ke belakang sekali, keseluruhan muka suratnya adalah 770. 770 muka surat. So kita baru sampai muka surat 11. Agak-agak sempat khatam tak semua orang. InsyaAllah. Yang sekejap boleh, sekejap tak boleh, saya pun jadi malulah dengan Allah. Dan nampaknya ibu-ibu masih lagi bersemangat. Masya Allah, saya bila dah cuti beberapa lama ni, masa asyik bertembung je, saya ingat dah nak dapat WhatsApp, okeylah Ustazah, kami cari orang lain je. Sebab malu kan, baru muka surat 11. Okay, tapi saya serah je lah sebab saya terlibat dengan travel, dah start balik. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang bila dapat arahan begitu begini, dan kuliah saya pun setelah kita dah habis PKP ni, dah banyak yang keluar daripada KL kan. Jadi semoga Allah izinkanlah, orang kata biar sikit, lama-lama jadi bukit yang berkat insya-Allah. Jadi bila kita start ni, hari ni juga saya dah bagi tahu awal, saya tak dapat menamatkan pukul 11.30. Saya akan ambil 1 jam tepat. Saya lewat sikit tadi, 11.10 insya-Allah saya berhenti. Sebab saya akan dipanggil untuk 3 slot rakaman di TV Al-Hijrah bermula pukul 11.30. Okay, jadi insya-Allah sempat dari rumah saya ke TV Al-Hijrah 15 minit je. Jadi moga-moga saya nak cakap saya tak boleh. Memang tarikh tu boleh, tapi saya tak boleh panjangkan. Jadi kalau selesa dengan cara macam ni boleh teruskan. Kalau tak selesa, ramai lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya cakap minta maaf yang boleh bahas buku Wanita Dambaan Syurga. Sebab sayang semua dah ada kitab tu. Saya tanya tu, kalau kitab dah ada, istiqamah setiap ni ikut jadual, insya-Allah kita sebut habis. Tapi kan ibu-ibu dirahmati Allah, dengan usia kita yang macam ni, yang penting kita jangan tanya bila kita habis. Sebab dalam pada kita menanti 770 ni habis, takut-takut nyawa kita habis. Kan? Bukan saya cakap kepada yang belajar, kepada yang mengajar ni pun sama jugalah, walaupun lebih muda. Sebab Allah dah bagi tahu kat kita banyak dah. Saya pun baru kematian anak murid yang tiba-tiba meninggal dalam kapal terbang balik daripada Turki. Itu semua pelajaran bagi hidup kita. Jadi yang penting kita start, kita dah mulakan, kita dah belajar. Dan tajuknya Masya Allah untuk muka surat 11 ni, kita fokus kepada ciri-ciri wanita salihah. Kan, jadi kat situ kita belum start langsung kan, mendapat gelaran wanita salihah tu belum lagi kan? Belum. Sebab saya ingat saya berhenti kat situ hari tu. Jadi cantik sangat tajuk yang kita nak bahas hari ni. Sama ada peringkat umur saya yang 40-an, peringkat ibu-ibu, peringkat boleh kongsikan dengan anak menantu kita yang baru kahwin, kan, yang belum kahwin. Semua orang nak tahu apa itu ciri-ciri wanita salihah mengikut isi kitab ini. Kita baca satu persatu.
mendapat gelaran wanita salihah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang, daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya lebih mudah dari mendapat gelaran datuk, datin dan seumpamanya. Kita ingat kitab ni nak cakap mendapat gelaran wanita salihah daripada Allah tu sebenarnya susah. Sebab Allah yang nak bagi title kat kita. Kan rupanya nak dapat gelaran datuk, datin tu lagi susah daripada nak dapat gelaran wanita solehah. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, kalau penduduk Malaysia ni berapa puluh juta, tak semuanya bergelar datuk, datin, puan sri, tan sri. Tapi di sisi Allah, siapa yang mahu lebih mudah mendapat wanita solehah. Tapi kita tak boleh kata, aku wanita solehah. Macam mana kau boleh declare diri kau wanita solehah? Sebab aku duduk dalam grup wanita solehah. Tak jadi wanita solehah lagi. Kalau grup tu nama wanita solehah, tapi di dalamnya berbicara tentang ketidaksolehahannya orang lain, kan? Terkeluar daripada ciri-ciri wanita solehah. Tu akhir zaman ni kita takut macam tu lah. Ustazah Zai selalu sebut di mana-mana. Kita takut kita duduk dalam grup acah-acah solehah, tapi terkeluar daripada ciri-ciri wanita solehah. Jadi sekarang bukan nak mengata sesiapa, katalah untuk diri kita sendiri. Kita sedang menasihat diri kita sendiri, kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri, layak tak kita hidup sebagai ciri-ciri wanita solehah ni. Bersesuaian dengan kejadian wanita yang penuh dengan kelembutan. Sepatutnya, kan ada orang datang jumpa Ustazah, saya ni nak latih diri saya lembut, boleh lah Ustazah. Saya ni memang kerja warda di penjara. Hari-hari berkawat. Kan? Saya tak boleh nak lembut. Senang orang faham macam tu. Ingatkan lembut ni yang cakap lembik-lembik tu bukan. Lembik-lembik tapi tengking suami kemain lagi, tak jadilah wanita solehahnya. Jadi kadang-kadang yang tugasnya suara kemain kuat lagi, kawat sana sini. Balik, Alhamdulillah, lembut hati suaminya melihat. Bini saya tu memang macam tu Ustaz. Cakap kuat, tapi Alhamdulillah dia dengar cakap saya. Tu ada juga tu. Jadi kita bukan nak tentukan title orang lain, wanita solehah, ataupun tidak, tetapi kita cek diri kita sendiri. Ini tujuan ilmu. Okay, ibu-ibu dirahmati Allah. Maka tidak banyak syarat untuk wanita itu layak menerima gelaran tersebut. Tu kitab ni kata kalau nak dapat gelaran datuk, datin, kena isi borang itu, ada harta sebanyak mana, jawatan apa, contoh kan. Tapi nak dapat gelaran wanita solehah ni tak banyak syarat mana. Ia terangkum pada dua kunci utama yang harus dipegang teguh oleh wanita, iaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini je pertama. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Okay, jadi kita tanya diri kita, kok yang pertama ni aku lulus ke tidak ni? Pertama taat Allah, kedua taat Rasul. Itu sebenarnya kalimah syahadah yang kita dah bersaksi dengan Allah ketika dalam perut mak kita lagi. Bala syahidna. Lahir-lahir, walaupun kita duduk dalam agama Islam yang asal, Alhamdulillah mungkin ada kalangan kita yang mendengar ni golongan khilaf, bersyahadah kemudian. Tak apa, yang penting kita dah bersyahadah, hidup dalam syahadah. Sebab bila kita memang asal Islam atau kita baru masuk Islam, kita diwajibkan solat. Dalam solat ada kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sembah maksud tunduk, patuh. Kita nak buat apa pun, kita akan tanya, ni kalau aku buat macam ni Allah reda tak? Itu paling penting. Aku buat macam ni sama tak dengan apa yang Rasul buat? Nabi suka tak umat dia buat macam ni? Tu. Tapi kalau kita mengaku bersyahadah, dalam IC kita tulis Islam, tapi apa kita nak buat suka hati akulah duit aku. Suka hatilah aku nak share apa pun Facebook aku. Tu suka hati aku. Maka hilanglah syahadah dia tadi. Sebab apa? Sebab dia dah menuhankan kekayaan dia, pangkat dia. Ni bapak punya keputusan. Bapak punya kuasa. Rumah ni kamu duduk, rumah ayah. Kereta kamu pakai pergi holiday ni kereta ayah. Ayah je boleh buat keputusan. Kadang-kadang dia dah terlupa bertuhankan harta pangkat tahta yang dia ada. Itu pertama. So, sebab tu Ustazah Zai selalu sebut, tak sempatnya kita nak tanya orang lain. Kita nak risik orang lain, kita nak rujuk orang lain, kita nak hisab orang lain, tak sempat. Sebab kita sibuk muhasabah diri kita sendiri.
duduk-duduk, kita bermunajat. Malam hari jangan tak buat 2 rakaat, walaupun 2 rakaat untuk tahajud. Sebelum azan subuh, kita duduk sekejap atas sejadah kita. Ya Allah, seorang-seorang kawan aku pergi tinggalkan aku. Kalau tiba giliran aku nanti, ya Allah, dah patuhkah aku pada engkau? Kau suruh macam ni, aku tak buat. Kau larang yang itu pula, aku buat. Kan? Rasul engkau ni, ya Allah, orang jahat datang pada dia pun dia balas baik. Sabar dia sampai mati. Ujian apa yang dia tak lalui lebih dahsyat dari ujian yang aku hadapi ni, tapi masih mengutamakan kau. Ni kita muhasabah diri kita sendiri. Itu barulah kita dikatakan separuh daripada ciri wanita solehah. Sebab kita ni kata nak jadi syarat wanita solehah ni 2 je. Pertama, cintakan Allah dan Rasul, taat sungguh-sungguh. Kedua, ketaatan kepada suami bagi yang dah bersuami. Ketaatan kepada kedua ibu bapa bagi yang tiada suami. Masya Allah, tabarakallah. Semudah itu, sesimpel itu. Tak payah isi borang apa-apa, tak payah dicalonkan di sana sini. Sekarang orang tengah sibuk dengan pencalonan anugerah Maulidur Rasul. Kan di peringkat mana? Negara pun ada. Di peringkat surau-surau karya masjid pun ada. Sibuk dekat AJK surau saja ni. Kita nak calonkan siapa ni? Kriteria mana? Dia kata Allah susah ni macam-macam kriteria. Nak dicalonkan di peringkat surau masjid je pun. Susah calon-calonnya ni. Nak jadi calon wanita salihah bukan susah mana. Tapi kenapa semua kita hampir gagal? Na'udzubillah min zalik. Ni saya sebut hampir gagal ni sebab sedar diri sendiri ni. Masya Allah, kan? Kita tengok kata Nabi SAW. Apabila seorang wanita mengerjakan solat 5 waktu. Okey, aku solat dah. Ni kita nak jadi orang yang 2 kategori tadi, taat Allah dan Rasul, memanglah kena solat. Tapi cek, ibu-ibu sama-sama, Ustazah Zaid cek, semua kita mendengar ni pun cek. Solat kita ni solat macam mana 5 waktu? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Tak dapat lagi lah khusyuk Ustazah. Macam mana saya nak khusyuk Ustazah? Cek macam mana wuduk kita. Kadang ketidakkhusyukan solat tu kerana wuduk kita tak sempurna. Kadang kerana mandi wajib kita tak sempurna. Wanita-wanita muda yang janabah berhubung suami isteri malam tadi. Kemudian yang haid, yang nifas tak bersih, tak betul cara mandinya, macam mana wuduknya nak sempurna? Macam mana solatnya nak sempurna? Dah solat pula, kita hayya ala solat, dipanggil lama dah, kejap lah. Padahal kita bukan ada kerja penting apa pun, penting mana pun. Nabi SAW dalam bab solat, Aisyah berulang kali merajuk. Sebab Nabi sibuk macam mana balik ke rumah, tolong kerja-kerja Sayyidatina Aisyah. Tapi bila Nabi dengar je panggilan laungan azan, terus tinggal isteri, tinggal kerja kat rumah. Aku nak jumpa dengan Tuhanku. Aku dah tiba waktu solat. Berjamaah, pimpin kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain. Maka solatnya tak pernah di hujung-hujung waktu Nabi. Mesti awal waktu. Tinggalkan yang penting kerana baginya yang paling penting adalah Allah. Baca yang pertama ni pun kita rasa dah banyaknya lah silap kita muslimat, okay? So kita cari kesilapan kita, tak sempat nak cari kesilapan orang. Baik, kata Nabi ni, apabila seorang wanita mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa Ramadan. Puasa macam mana kita? Kan kita dah tinggalkan Ramadan, berlapar dahaga. Ada ibu-ibu kita yang doktor tak lagi puasa, gastrik, sakit jantung, tapi nak juga puasa. Alhamdulillah Ustazah, berkat tawakal, yakin dengan Allah, habis Acik punya puasa 30 hari. Tapi hanya tahan lapar dahaga, mulutnya tak ditahan daripada mengumpat nista, matanya tak ditahan daripada memandang di media sosial yang Allah tak bagi, tak redha, telinganya masih suka mendengar perkara-perkara yang Allah benci. Itu bermakna hanya puasa al-ju' wal-atash. Nanti di mahsyar Allah kita nak masuk syurga ikut pintu Ar-Rayyan, khusus untuk orang yang berpuasa. Tapi tak layak masuk syurga ikut pintu Ar-Rayyan. Kenapa ya Allah, semua orang dah berpuasa dah masuk ikut pintu Ar-Rayyan ke dalam syurga? Kenapa aku tak layak? Sebab engkau hanya dapat al-ju' wal-atash, lapar dan dahaga. Orang lainnya tak berpuasa, bulan puasa tu lah kau sedap ngumpat orang juga. Allah sahabat, kan tak lulus kita melalui puasa. Menjaga maruah diri dan mentaati suaminya. Ni kata Nabi SAW. Maruah diri dijaga. Lebih-lebih lagi wanita dah berkahwin.
Kan kenapa dalam Islam kalau nak berpergian, bermusafir bersama dengan suaminya. Tapi contoh Ustazah Zai minggu depan, jauhlah ilmu di Sarawak 4 hari. Kan bermusafir 4 hari ni, 40 orang. Semua muslimat. Ustaz Azwan ada kat Mekah, tak boleh ikut. Jadi macam mana pula tu? Rujuk balik pada Islam. Sebaiknya dengan suami ataupun dengan mahram. Tapi kalau tak ada lelaki-lelaki yang menjadi suami ataupun mahram kita, jangan lupa untuk bermusafir, berpergian supaya maruah dirimu ini terjaga dengan duduk di kelompok wanita-wanita beriman. Kenapa wanita-wanita beriman? Kita baru nak lebih-lebih ngetih sembang. Azan ni jom kita solat dulu. Kita nak solat jamaah takdim ke takhir ni. Kita berjemaah lah senang pahala dapat. Lepas solat berjemaah kita buat tazkirah sikit. Mudah-mudahan terkawal sebab kita duduk bersama wanita-wanita beriman. Okay, muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan bila suami berpergian, yes senanglah aku ni nak pergi rumah orang tu lama-lama. Kan padahal kita tahu orang tu tengah tak balik kerja lagi. Jangan ada kat rumah suami dia. Tak apa, laki aku kan dah biasa dengan kau masuk je rumah dulu. Tak apa, sembang je dengan laki aku. Ini orang tak jaga maruah. Okay, muslimat dirahmati Allah, kita rasa macam biasa je untuk wanita zaman moden, tapi Nabi tak suka. Menjaga maruah diri dan mentaati suaminya. Jadi kenapa kita nak jaga? Khususnya sekarang fitnah media sosial. Dan kita kata kita tak pernah tunjuk wajah kita kat orang, tapi kita tak syok kalau orang tak tahu kita pakai makeup baru. Kita pakai tudung baru, selfie lah sikit, berapa ribu orang yang like. Baru kita rasa bangga. Itu orang yang tidak menjaga maruah diri. Jangan diikut. Walaupun sekarang skrin handphone aku, kok suka hati akulah. Kan aku tak ada niat nak riak pun. Aku saja nak happy-happy, nak tunjuk tudung aku ni RM200 ni baru beli ni. Kan muslimat dirahmati Allah. Kepuasan diri, bagi kredit pada diri sendiri, macam-macam alasan nak menyedapkan jiwa. Padahal Nabi cakap menjaga maruah diri dan mentaati suaminya. Takut suami ni sampai gas habis pula. Ni kat luar ni, gas habis. Tak awak order je lah Grab Food. Tapi ni dah order gas dah, macam mana? Boleh tak orang tu nak hantar gas? Orang lelaki ni boleh. Tapi kalau suami kata janganlah dulu, kita tak kenal siapa. Yelah jiran kita 2-3 orang. Orang nak hantar gas kat rumah aku ni, boleh tak teman aku sekejap? Itu yang terbaik. Bukan kita kata orang nak hantar gas je kot Ustazah. Bukannya nak buat apa-apa kat kita. Rupanya pernah berlaku. Orang hantar gas ke, orang jual kapet ke dalam rumah, pernah berlaku. Kenapa pernah berlaku? Wanita dizalimi sampai begitu. Na'udzubillah min zalik, kerana kita tak pandai menjaga maruah diri. Terkadang kita tak menjaga, tapi yang kena saudara-saudara kita lain. Ustazah selalu bagi contoh buktinya ketika perogol bersiri dulu kan. Pernah satu ketika yang dia rogol seorang perempuan bertudung dalam bas. Kemudian dicampak mayatnya keluar bas. Bila disoal siasat, ditanya pasal apa dia buat kejahatan macam tu. Dia kata sebagai driver bas, hari-hari dia tengok skirt pendek, orang, betis orang. Tapi orang ramai masa tu tak ada peluang nak buat jahat. Sebab orang marah sangat masa tu. Yang dirogol tu adalah wanita yang bukan musuh dia pun. Bertudung elok, sopan. Tapi sebab masa tu dia tinggal seorang-seorang dalam bas, dia ada peluang nak buat jahat kerana nafsu serakah dia yang selama ni tengok perempuan-perempuan tak ada maruah diri. Kan Islam melarang ni ada sebab. Kita ni ada kesatuan Islam. Makna kalau Ustazah Zai, na'udzubillah min zalik, buat jahat, tak kena bala tu pada dia, tapi boleh kena bala tu pada orang lain. Kita boleh cakap lah, kenapa kena tsunami Ustazah Aceh tu? Betul ke katanya ada sekelompok macam ni? Tapi tak adil lah Allah. Kenapa Allah bagi semua kena? Kenapa kita tak cakap pagi ni KL hujan? Kenapa rumah Acong, rumah Kumaresan kat sebelah pun hujan juga? Atau Allah tak payahlah bagi hujan sebab mereka tu tak bersyahadah? Tanda adilnya Allah. Allah nak suruh kita tegur, nasihat, jangan buat macam ni. Hang buat jahat ni nanti kena juga pada kami ni. Sebab tu kita disuruh saling menasihat, saling menjaga maruah, saling menjaga keamanan maruah diri kita. Maksudnya mengikut agama yang hendak pada kita. Ini hadis Nabi SAW. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam syurga dari pintu mana yang engkau kehendaki. Pertama, seorang wanita mengerjakan solat 5 waktu. Kedua, berpuasa Ramadan. Ketiga, menjaga maruah diri dan mentaati suaminya.
maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam syurga dari pintu mana yang kau kehendaki. Sahabat, kalau kita pergi rumah orang, rumah besar lah contoh kan, kita nak tumpang tidur rumah dia. Rumah aku ni tak ada siapa-siapa, kau masuk je bilik mana pun yang kau nak. Kita rasa bahagianya. Kita pula mestilah pilih ni masuk bilik yang ada swimming pool ni, boleh. Tak ada siapa pun duduk situ. Bahagianya muslimat. Tapi kita pergi rumah orang, minta maaf lah, bilik tu anak aku tidur, bilik ni aku dengan lelaki aku, bilik ni kau tidur dekat depan hall je boleh tak? Kita pun rasa tak selesa. Bila Allah sebut kepada mana-mana wanita, masuklah kamu ke pintu syurga yang mana-mana kamu kehendaki, ini satu penghormatan Allah kepada wanita yang menjaga title dirinya sebagai wanita solehah. Ini kita nak ambil dalam pada ciri-ciri wanita solehah. Dalam meletakkan ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulnya, terkumpul tuntunan yang perlu dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Iaitu pertamanya dengan menzahirkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah tanpa berbelah bahagi. Sahabat-sahabat, kita boleh sebut cinta. Cinta, tapi boleh ke kalau suami kita sehari 1000 kali I love you, I love you, I love you, hantar mesej berdepan I love you, tapi Ustazah I love you je 1000 kali, kan? Nafkah tak bagi. Kemudian Ustazah hari-hari asyik balik ke rumah, tak tahu dia balik mana, tapi I love you nya 1000 kali. Ni tak ada pembuktian pada cinta. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, sama kita kata kita cintakan Allah dan Rasulullah, tapi tak ada pembuktian. Maka muslimat dirahmati Allah, cinta itu cinta yang tidak diiktiraf. Kalau kita tak mengiktiraf cinta yang tadi sebut I love you, tapi abang ni sayang ke tak dengan saya ni? Kan cakap cinta, tapi begini-begini. Allah dengan Rasulullah, kan kita kata kita mengaku Allah tu Tuhan kita, Rasul utusan Allah untuk kita. Tapi kita tak nak ikut Rasulullah, kita ikut idola-idola lain. Dia kata boleh, dan tak sedikit orang Islam yang terpesong, tersesat. Kerana apa? Dia rasa macam Nabi dah tak ada dah, sekarang kita ikutlah orang tu, betul kot apa dia cakap. Padahal orang yang nak bawa kita konon ke dalam jalan yang taat tu adalah orang yang sedang derhaka dan bermaksiat kepada Allah dengan ajaran sesat. Ini berlaku akhir zaman. Kemudian menjaga aurat dan berpakaian sopan. Menjaga aurat kita tahu dah, bukan hanya tutup kepala, lehernya ditutup, dadanya ditutup. Bukan hanya tutup, membalut, tapi melekat, ketat. Bukan. Menjaga aurat ni tak ada orang lelaki yang boleh baca berapa bahagian punggung kita, anggaran saiznya, berapa bahagian dada kita. Tak ada. Kan kemarin saya paling lawak sekali rasa macam, Ustazah, betul ke orang lelaki yang alim ni boleh baca tumit kaki orang perempuan tu dara ke tak dara? Saya pun cakap, yang kau kecoh sangat dara ke tak dara tu, kan tak ada siapa tahu, diri kita sendiri je yang tahu. Macam mana orang lelaki boleh tembus nampak ke tumit kaki? Kan? Kalau di balik tumit tu ada stokin. Jadi dia kata, saya tak pakai stokin Ustazah. Jadi suka hati lelaki tu lah. Dan setahu Ustazah, kalau dia betul-betul alim dan warak, dia tak sibuk nak mengintai tumit kaki orang. Jadi kenapa kita sibuk sangat? Muslimat dirahmati Allah, jaga diri sendiri. Kita tak menutup aurat sempurna, tapi kita marah-marah orang. Kau ni tengok aku atas bawah, pandang macam nak terekam je. Orang lelaki pun kata, mau aku tak terekam, kau tutup tapi ketat. Kan, kau tutup tapi tak patuh syariat. Ni sahabat-sahabat, tak lagi orang muda. Orang tu, halau Ustazah, Cik dah tua, orang tak ada siapa dah berkenan. Cik kata tak berkenan. Saya ingat lagi saya pergi penjara hari Isnin lepas. Saya kata, kenapa kita orang perempuan tak boleh pergi dekat penjara lelaki? Tak boleh Ustazah. Kenapa Ustazah tak boleh? Orang lelaki boleh datang penjara perempuan ni kalau buat program-program apa. Tapi orang perempuan tak boleh pergi Ustazah tempat lelaki. Kenapa? Sebab cara dia pandang tu macam orang nak terekam orang. Dia pun dah lama terpenjara. Dah lama tak tengok perempuan. Saya gurau lagi. Ustazah pakai apa ni, labuh macam gini, tak ada nampak bentuk apa pun, takkanlah. Ya Ustazah, takut tengok dia orang. Sebab perempuan kat sini berapa tak sampai 1000 orang, ratus-ratus je. 7 lebih ke 8 lebih macam tu penghuni. Tapi penjara lelaki Kajang ada lebih 5000 penghuni. Lepas tu bila nak buat program, datang pula Ustazah-Ustazah. Pernah dulu berlaku Ustazah macam nak terekam.
Kenapa Subhanallah, sebab syahwat mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sekelip mata sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau orang yang tidak beriman pun jangan kata, "Alah ustazah, takkanlah, saya ni bukan perempuan cantik pun." Cantik ni subjektif. Kita tak boleh kata orang yang macam ni digilai oleh lelaki. Ada pada lelaki yang kita mata kita nampak cantik, bagi dia tak cantik. Tapi yang kita tengok depan cermin, kita rasa kita tak bersyukur ni, aku ni tak apa nak lawan ni. Ada kalau kita duduk depan orang lelaki, dia memang boleh gila tengok kita. Jadi muslimat dirahmati Allah, perempuan ini sebenarnya fitnah. Semuanya hujung rambut sampai hujung kaki boleh menjadi fitnah. Sebab itu kita nak sebut, jaga diri kita. Jangan sengaja-sengaja dekat pejabat, depan orang lelaki, bertemu suami orang, minum, ngetih sama-sama tanpa orang ketiga, keempat, kelima. Jangan berdua-duaan, sebab Allah dah kata bila berdua-duaan tengah-tengahnya adalah syaitan. Kalau ustazah meeting, urusan kerja, lama lepas tu dah meetingnya sekejap je, kau dengan suami okey, ada simpati, empati. Akhirnya yang digadai adalah body. Berlaku muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang hanya tengok dalam media sosial, lawa juga bini dia ni, nak try lah. Tahu dah bini orang tapi nak try. Ini berlaku. Banyak aduan kepada ustazah, tolong tegur-tegur sikit ustazah kat pejabat tu, ya Allah. Boleh bergelak ketawa dengan laki orang, suami orang. Kat rumah menyeringai tak tentu pasal. Rumah dah jadi macam neraka. Bila pergi pejabat rasa bahagia. Sebab boleh usik-usik bini orang. Yang bini orang pun rasa seronok diusik-usik. Berhati-hati, ini fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat. Menjaga aurat dan berpakaian sopan serta tidak terpengaruh dengan hiasan dan perangai wanita jahiliah. Hiasan dan perangai wanita jahiliah inilah yang disebut sebagai tabarruj. Apa tabarruj? Melampau-lampau dalam berhias. Bedak boleh ustazah lah, kalau pergi bedak kan jadi macam mana pula muka akak. Ustazah nak pakai lipstick sikit-sikit, dah akak kata akak kalau tak pakai lipstick macam mayat hidup, akak pakailah sikit. Tapi jangan melampau muslimat dirahmati Allah. Sebab wanita jahiliah kalau dihidupkan, ini para alim ulama membahas, kalau mereka dihidupkan zaman ini, mereka kata orang moden ni lebih jahiliah daripada jahiliahnya mereka dulu. Sebab apa? Sebab mukanya diconteng-conteng, pakaiannya berpesen-pesen yang pelik. Mereka dulu tak macam tu, wanita jahiliah. Jadi ada orang sekarang ni lebih jahiliah daripada wanita jahiliah. Itulah dia tabarruj. Okay, jadi kita berhati-hati. Nak keluar rumah tu tengok dulu depan cermin. Pesalah aku ni dah pakai tudung elok-elok, anting-anting keluar pula ni, pelik ni. Kan? Pesalah aku ni tudung dah labuh, loket pula duduk kat luar tudung ni. Pelik aku ni. Tahu dah pelik. Kalau ada 1000 tetamu kat kenduri kahwin tu, kita semua pakai macam tu. Dia pula bahagia lain daripada yang lain. Semua orang tengok saya bang, lain daripada yang lain, fashion saya. Itulah tabarruj. So kita nak mengelak daripada tabarruj, biasa-biasa saja. Samakan diri kita daripada kelompok wanita yang lain. Kan dekat penjara wanita Kajang tu muslimat, saya nak menyokonglah usaha mereka. Adalah saya beli kain yang mereka mencanting batik sendiri dekat penjara. Ustazah belilah lagi. Kalau ustazah beli yang ini, ustazah seorang je pakai corak ni dekat Malaysia ni, dekat dunia ni. Dia ingat kita nak terpengaruh. Memang beli dengan niat untuk menyokong kan muslimat. Tapi tak terpengaruh dengan kata-kata. Oh iya ke? Kalau lain daripada yang lain tu yang saya risau. Takut jadi kitalah paling hebat. Aku seorang lah yang beli paling mahal baju ni. Rupanya itu menjadi perlombaan di dunia. Kan ada orang yang, ni kalau I beli yang ni, I seorang je dalam dunia ni pakai. Ya. Kita kata tak seronok pula kalau macam tu muslimat. Tapi ada orang yang seronok macam tu. Ni maksudnya permainan dunia yang boleh membuatkan kita lebih gila daripada wanita jahiliah. Tidak bersama dengan lelaki tidak bermusafir sendirian. Elakkan bersendirian, kerana tengok macam wanita tadi, Allah dah bagi contoh pada kita macam manalah boleh sorang-sorang. Kita tak risau ke kalau anak kita naik Grab sorang-sorang, naik dalam tempat yang bersunyi-sunyi kat long. Kamu kalau nak naik, jangan naik inilah yang berdua-duaan dengan pemandu. Naiklah LRT ke apa. Kenapa mak-mak risau nasihat macam tu? Sebab kita takut berlaku sesuatu ketika dia bersendirian. Kalau terpaksa juga naik teksi, naik Grab sorang-sorang, sebelum berjalan tu ambil dulu plate kereta dia ke, buat record suara dulu ke. Sekarang kan handphone kat tangan kita. Contoh, kita berjaga-jaga muslimat, sebab sendirian ni sangat bahaya.
Tidak bersama dengan lelaki asing, melainkan dengan ditemani mahram. Dia kata nak jumpa, nak dating sebab calon suami dia, boyfriend dia, sebab tu Ustaz Zahidrus kata salah dating. Nak bawa naik motor pun tak salah. Tapi tengah-tengah tu letak bakal mak mentua ataupun bakal mak mentua. Pergilah naik motor rempit mana-mana. Kan sebab belum halal lagi. Nanti bila dah halal, melekatlah kau kat situ atas motor. Kan mesti maknanya nak berkenalan, nak lebih mengenali, bawa orang lain. Kau temankan aku boleh tak? Sebab dia tengah ngorat aku ni. Dah jumpa keluarga aku lagi. Jangan berdua-duaan. Sebab ni kitab. Ustazah bacakan saja. Membantu lelaki dalam perkara kebenaran dan kebajikan. Dia membantu, maksudnya wanita yang bekerja niatnya bukan untuk melampau, melawan. Memang lelaki yang disuruh diwajibkan mencari nafkah. Tetapi tujuan dia keluar rumah, minta izin suami untuk sama-sama bekerja adalah untuk membantu dalam melakukan kebajikan. Faham? Kalau saya kerja juga, mudah-mudahan kita sama-sama dapat infak lebih sikit pada agama Allah. Contoh, niatnya tu kena berbetul. Tapi kalau dia diberi keizinan untuk berkerjaya, tetapi akhirnya dia melampaui suami, itu sudah tidak menjadi ciri wanita solehah. Memperbanyakkan sedekah dan sentiasa bersikap baik terhadap jiran tetangga serta bersahabat dengan wanita solehah. Allahu Akbar. Disuruh memperbanyak sedekah. Ini dalam kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Bab yang pertama pun dah jelas dah. Tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Kebetulan ada depan mata saya ni. Perbanyakkan sedekah dan banyakkan istighfar. Nasihat Nabi, wasiat Nabi kepada wanita yang dalam bab pertama kitab ni dia kata wanita ramai dalam neraka. Takut kenapa wanita ramai dalam neraka sedangkan nak masuk syurga senang bagi orang perempuan. Maka banyakkan bersedekah, banyakkan istighfar. Sama juga kat sini, memperbanyak sedekah. Dan sentiasa bersikap baik terhadap jiran tetangga serta bersahabat dengan wanita salihah. Sebab kita rasa diri kita tak solehah. Bila kita berkawan dengan wanita solehah, sekurang-kurangnya Allah, aku dia ni call pukul 10 pagi tak jawab. Rupa-rupanya waktu ni lah dia berdoha lagi. Tak cukup 2 rakaat. Kenapalah waktu-waktu macam ni dia tak jawab telefon. Rupanya dia berada di majlis ilmu. Kita pun rasa macam, nampak tersusun hidup dia. Nampak bahagia. So kita cuba. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak tengok. Ni sekali lagi. 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Dia boleh tanya dekat kedai-kedai buku lah, saya mengajar kitab ni. Tapi memang kalau beli pun rasanya tak terbaca sebab dia bahasa-bahasa lama kan. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita ambil lagi hadis Nabi SAW. Teman yang baik dan teman yang tidak baik itu diumpamakan seperti pembawa kasturi dan peniup api. So bila kita berkawan, dia ni sebenarnya pembawa kasturi ke peniup api. Dan tak payah nilai kawan kita lah. Sebenarnya nak nilai diri kita ni, aku ni berkawan dengan si fulan ni, aku ni sebagai pembawa kasturi ke sebagai peniup api. Maksudnya kata Nabi, si pembawa kasturi mungkin memberikan kasturi itu kepada kamu, atau kamu dapat membelinya, atau kamu dapat mencium baunya yang wangi. So kalau kita berkawan dengan teman yang baik yang boleh membawa kita ke syurga, kawan kita tu ibarat pembawa kasturi. Bagaimanapun peniup api mungkin membakar pakaianmu, atau kamu dapat mencium baunya yang busuk. Ini versi hadis. Lebih menyamai hadis Nabi yang Nabi suruh kita berkawan dengan orang-orang soleh. Okay? Jangan berkawan dengan si tukang besi. Bila bahas hadis tu bukan makna orang tukang kimpal besi ni kerja yang hina, tak. Tapi tengok tukang kimpal besi, start mata cedera, terpercik api. Orang datang kat dia, jauh. Silap hari bulan kang hang berlubang baju. Kan sebab apa? Sebab kita kawan dengan tukang kimpal besi. Jadi orang yang berkawan dengan pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, dia tak beli pun minyak wangi tu. Tapi balik rumah isteri tegur, abang ni wangi sangat ni. Abang lepak kedai kawan abang tadi. Wanginya tu sampai, bahkan bermanfaat. Ini maksud hadis Nabi SAW.
Manakala tanggungjawab dalam mentaati suami pula dapat disimpulkan dengan cara menunaikan kewajipan dan tanggungjawab terhadap suami dengan penuh kasih sayang. Isu utama bagi saya di sini muslimat adalah kasih sayang dan keikhlasan. Sebab tu bila orang datang mengadu masalah rumah tangga, kita dah tak ada masa nak dengar panjang-panjang cerita suami tak baik, suami jahat, suami sekian-sekian. Saya tanya satu je. Mana jahat? Suami akak ke Fir'aun? Tanya macam tu je. Tak adalah jahat macam Fir'aun. Ustazah baik sikit dari Fir'aun. Kata. Fir'aun ni ngaku Tuhan. Suami saya tak adalah mengaku Tuhan. Jadi nak sembang panjang, akhirnya dengan saya termengumpat suami akak sekali. Sedangkan suami akak tu jiran saya. Contoh, muslimat dirahmati Allah. Saya tahu selama ni dia adalah jiran yang baik. Dengan suami saya pun okey. Jadi kalau akak cerita pasal suami dengan saya dengar cerita buruk dia. Jadi macam ni lah. Akak ada masalah besar dengan suami ni, akak masih ada kasih sayang dan keikhlasan ke tidak? Kita boleh tanya diri kita muslimat, kan? Kalau kita masih ada kasih sayang walau secebis, kalau kita masih ikhlas menjadi isteri dia walau secebis, percayalah rumah tangga kita masih boleh aman, masih boleh diperbaiki. Sebab bila ada kasih sayang, kita dah macam apa orang kata, tak apalah kan, itulah bapa kepada anak-anak aku. Itulah teman tidur aku demam hari tu, dialah yang hulu Panadol, dialah yang bagi air suam. Masih ada lagi, itu sakinah mawaddah wa ikhlas. Macam itulah muslimat dirahmati Allah. Allah yang suruh, Allah yang hadiahkan aku suami macam ni. Allah yang suruh aku taat. Pedulilah orang kata apa suami aku tak baik pun. Bila ada dua, kasih sayang dan keikhlasan, masih aman rumah tangga. Biar kena tengking, kena herdik, masih ada, masih boleh selamat. Tapi kalau jujur hati kata saya dah ada langsung kasih sayang Ustazah, saya dah tak ikhlas menjadi isteri dia, buatlah keputusan. Tak ada mana kaunselor Ustazah yang boleh kata bercerai je dah senang. Kecuali Ustazah Zai nampak ni sampai tangan tiap-tiap minggu, kepala pecah masuk ICU, akak masih nak jadi suami dia. Ni kita dah boleh bagi nasihat sebab mudarat pada tubuh. Tapi kita nampak bulat elok aja, tak pernah pun luar tubuh badan yang duduk mengadu suami dia macam-macam tu. Kan? Maka kalau akak boleh bertahan dengan kasih sayang dan keikhlasan, insya-Allah teruskan. Di situ ada lubuk kita. Tapi kalau akak dah tak ikhlas, akak dah ada kasih sayang, macam mana nak teruskan? Tapi kita duk katalah tak ikhlas nak jadi isteri dia, tak ada kasih sayang. Muslimat, kalau dimatikan suaminya tu baru dia nampak. Ustazah, saya tak sangka suami saya meninggal. Dah tu kenapa nangis pula kak? Kan? Yelah Ustazah, suami kita kot kanlah tak sayang. Dah mati baru sayang. Tu kebanyakannya. Masa ada kita tak hargai. Rupanya bila dia hilang, kita ada rindu sekejap. Bila dia mati, kita terkenang-kenang, menyesal aku ni dulu terbaik dengan suami. Itulah kasih sayang. Iblis tutup mata hati kita supaya tak nampak keikhlasan kita sebagai isteri suami kita yang baik tu, kita tak nampak. Muslimat, memang tak ada manusia sempurna. Yang jadi tak sempurna tu sebab kita bandingkan dia dengan orang lain. Kan syok kalau suami aku macam suami orang tu. Itu yang tak pernah puas tu. Sebenarnya Allah jodohkan kita dengan dia ada sebab. Jadi menjaga kehormatan diri, harta suaminya dan anak-anaknya, tidak menolak ajakan suami untuk bersama, tidak keluar rumah atau mengizinkan orang masuk ke rumah melainkan dengan izin suami. Ini tadi saya dah sebut. Mengajak untuk bersama ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Di kalangan ibu-ibu kita kata halau Ustazah dah tua ni tak adalah faham. Tapi baru ni saya cerita dalam kuliah saya, ada seorang lelaki hantar messenger begitu panjang. Apa yang mereka hantar, muslimat dirahmati Allah, Ustazah tolong tegur sikit. Saya pun tersentak juga. Sebab dia cakap macam ni, suami kita pencen, isteri ajak pergi umrah, pergilah umrah. Dia baru balik daripada umrah lah ceritanya ni, pergi umrah. Tapi sebab bila dia dah decide nak pergi umrah suami isteri, pencen ni isteri dia ni nak ajak kawan. Kesian kawan ni bang, dah lah ibu tunggal, tak ada suami, dia nak pergi umrah, dia nak tumpang dengan kita. Jadi suami pun bagilah ada kawan dia. Rupanya sepanjang dekat Mekah ni dia kata, saya ajak pergi masjid, nak pergi dengan kawan lah bang. Saya ajak pergi teman shopping, nak pergi dengan kawan lah bang. Jadi yang suami dia berharap sangat, dia pencen, dia dapat pergi dengan isteri. Pergi dengan isteri lah, tawaf berdua. Kan maknanya sweet lah lelaki ni, saya dengar, saya nampak.
cara tulisnya tu. Tapi isteri, suami beria-ria tunggu pencen nak temankan isteri pula bawa kawan. Kat sana semua kawan, sikit-sikit kawan, sedikit kawan. Jadi sampai 2 minggu habis umrah, saya balik, sejujurnya saya sangat kecewa dengan perangai isteri saya. Sebab dia lebihkan kawan dia daripada saya yang beria-ria nak jadikan dia sebagai teman saya menunaikan ibadah umrah. Mungkin ini umrah kami yang terakhir Ustazah. Jadi saya sejak bawa grup umrah sahabat saya terkenang-kenang mesej tu. Jadi kalau yang datang suami isteri saya suka mengusik. Cik, cik apa ni, Pak Cik mana? Alah lantak dia dah Ustazah yang kawan dia. Tak boleh lantak-lantak, pergi teman sekejap. Sebab apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita tak tahu. Lagi tua, lagi datang manja dia. Dah kembali macam budak-budak semula. Itu banyak kita tak perasan. Kita bukan cerita bersama atas katil itu dah kalau dah tua. Kita bercerita apa yang kita nak temankan dia sebelum dia tak ada di sisi kita. Okay, jadi bila kita sebut bersama ni, nanti orang dah tak ada benda nak bersama-bersama ni Ustazah. Teman. Teman hidup tu. Sebab itu muslimat ada sakinah, mawaddah, warahmah ni ada level-level dia. Kalau kita tengok orang tua-tua, bestnya tengok orang tua kan macam sweet sangat sampai ke tua. Itulah rahmah. Okay. Itulah rahmah. Kalau awal-awal perkahwinan susah nak dapat rahmah. Rahmah ni dah bini kita Ustazah, bagusnya pakcik pimpin bini nak masuk dekat cari ubat dekat hospital. Bagusnya ialah Ustazah kesian, dialah yang melahirkan zuriat anak-anak saya. Kadang depan kita je dia ganas. Kan cara cakapnya tu. Tapi depan orang lain, itulah buah hati pengarang jantung api. Itulah rahmah. Allah dah datangkan cinta tanpa melihat cantik. Cantik apa lagi, dah berkedut-kedut dah tua sahabat. Tapi kenapa masih sayang? Sebab datang cinta luar biasa tu kerana kehidupan yang dah berpuluh tahun mereka lalu. Ini maksud, okay? Baik, merendahkan suara serta tidak membantah suami dalam kebenaran. Kalau benda yang suami cakap tu adalah benda betul, jangan mudah membantah. Kita kadang-kadang awak keluar rumah ni merah sangat bibir nak tunjuk kat siapa? Suami cakap kadang-kadang. Kita nak tunjuk kat abang lah, bohong. Tengah masak pakai pun lipstick, keluar rumah baru pakai lipstick. Maknanya nak tunjuk suami ke nak tunjuk suami orang? Jadi suami tegur. Kan, alah Ustazah pakai lipstick untuk pagi. Sebab kita cakap nak tunjuk dekat suami. Tapi kita pakai yang merah merelip tu bila kita keluar rumah, bukan dalam rumah. Jadi suami tegur tu benda benar. Kita tak payah melawan sebab apa yang dia cakap tu adalah kebenaran. Muslimat. Tapi kat situlah punca nak gaduh. Biasa berlaku. Sentiasa reda dengan kemampuan suami dan bertanggungjawab memelihara diri, kebersihan dan kecantikan diri rumah tangga. Ciri wanita salihah melalui ciri yang kedua, yakni mentaati suami. Sebab dua sahaja kan cirinya. Pertama, taat Allah dan Rasul. Kedua, mentaati suami. Tak tu dari segi macam ni lah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hak siapakah yang lebih utama diberikan oleh seorang isteri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Aisyah tanya kepada Rasulullah, siapakah yang perlu ditunaikan haknya? Seorang wanita perlu memberi hak utamanya kepada suami. Apabila ditanya mengenai hak siapakah yang lebih utama diberikan oleh suami, baginda menjawab ibunya. Makna dalam hubungan suami isteri, lelaki perempuan, seorang perempuan lepas kahwin, nombor satu yang disuruh taat oleh agama adalah suami. Okay? Tapi bagi seorang suami, walaupun dah berkahwin, orang pertama yang patut diutamakan adalah ibunya. Ini Nabi SAW yang cakap. So kita ikut saja. Alangkah indah sekiranya setiap wanita dapat mengamati nasihat dan menghiasi diri dengan mutiara kata Asma bin Kharijah Al-Fazari kepada anaknya Hindun sewaktu perkahwinan anaknya dengan Al-Hajjah bin Yusuf, sebagaimana direkodkan dalam kitab Tarikh Madinah Dimashq. Muslimat, ini orang-orang alim. Ustazah Hafizah Musa kan, pernah orang kata, Ustazah macam mana ya kita dengar nasihat Ustazah kepada anaknya masa nak kahwin tu, kita jadi syahdu hati. Sebenarnya ni amalan orang-orang saleh. Bila anak kita nak kahwin, kita hadiahkan apa?
package honeymoon lah, banglo sebiji. Kita orang kaya, tapi kita tak pernah bagi wasiat atau nasihat. Ni kita boleh tiru ni, muslimat dirahmati Allah. Kan pada yang anak nak kahwin ni, anak perempuan nak kahwin, suruh adik dia type cantik-cantik. Ni kita hadiah dekat Kak Long. Kak Long dah nak jadi isteri orang dah. Apa kata-kata dia? Kita baca pun kita terharu sangat. Syahdu hati kita. Wahai anakku, kini engkau telah keluar dari tempat engkau dilahirkan dan dibesarkan. Engkau akan berpindah ke sebuah tempat yang belum kau kenali dan engkau juga akan berkawan dengan seorang yang belum kau kenali. Maksudnya apa? Tapi orang sekarang ni dia dah kenal dulu baru jadi suami isteri. Orang dulu-dulu tak. Kan dia akan pindah daripada rumah orang tuanya kepada rumah orang yang dia tak kenali. Itulah suamimu. Jadilah engkau sebagai tanah untuknya dan dia akan menjadi langit untukmu. Orang tua mesti faham bahasa macam ni. Sahabat-sahabat, saya tak mengajar budak tadika ni. Kalau orang tua dengar macam ni pun dah rasa sayu, teringat anak perempuan kita. Adakah suaminya melindungi dia dengan baik? Teringat anak lelaki kita, adakah sudah menjadi langit yang baik untuk isterinya? Semua tu Allah akan tanya nanti lepas dia mati. Jadilah engkau sebagai lantai untuknya dan dia akan menjadi tiang untukmu. Jadikanlah dirimu sebagai pengasuhnya. Niscaya dia akan menjadi hamba-Mu. Masya Allah. Saat suami susah, kita bantu dia bangkit daripada susahnya. Insya Allah dia tak tinggalkan kita sampai senangnya. Janganlah engkau membebankan dirinya dengan pelbagai kesukaran, kerana ia akan menyebabkan dirimu ditinggalkan. Kan? Buat susah, benda sikit kita boleh buat pun kita nak nyusahkan dia. Itu menyebabkan dirimu ditinggalkan. Ya apa benar dia ni, cari je lah yang lebih senang. Kan? Janganlah pula engkau terlampau jauh daripadanya, kerana nanti dia akan melupakanmu. Jangan terlampau jauh. Ni kadang-kadang orang duk nasihat ustazah juga ni. Ustazah, biar je ustaz pergi Mekah, pergi Kemboja. Kan sahabat-sahabat, kadang-kadang sakit juga telinga panas ni. Jadi kita nak jawab apa tujuan? Bagaimana kebergantungan kita dengan Allah? Jauh bukan bermaksud jasad. Jangan jauh dari segi hatinya. Walaupun jauh, ada kaedah macam mana kita nak mendekatkan hati. Jadi jangan tinggal terus. Tahulah dia kat sana ustazah, tak payah ingatkan lah. Subuh-subuh tak payah kejut lah, dah tua-tua takkan lah. Kenapa mak-mak kalau anak jauh masih telefon? Kamu dah solat ke belum? Sebab kita tahu dia boleh bangun kalau tak ada kita di sisi. Kalau ke rumah dia kena kejut berkali-kali. Tapi kenapa mak masih nak telefon? Sebab mak ada kasih sayang. Jadi suami isteri berjauhan, rutin kat rumah, saling kejutkan, saling tanya dah makan ke belum. Walaupun jauh, teruskan. Tetapi kalau dia mendekatimu, dekatilah dia dengan penuh pengertian. Dan sekiranya dia menjauhimu, jauhilah dia dengan kebaikan. Kalau berjauhan sebab apa? Sebab kebaikan. Peliharalah suamimu hidungnya. Apa nak jaga pelihara hidung? Bukan nak bagi mancung, belai-belai, bukan. Jangan sampai suami tercium bau busuk daripada kita. Ini pun satu perkara yang tak baik. Muslimat, bayangkan nak tidur, baju kita bau belacan. Kan? Apa yang terhidu dekat hidung dia? Maknanya maksud, jagalah hidungnya. Jagalah pendengarannya. Hanya cerita yang baik-baik. Dah dia ajar dah dalam kehidupan para sahabat Nabi. Masya Allah, suaminya balik daripada medan musafir. Anaknya mati ni dihidang makanan dulu, bersama dulu. Sekarang kita jadi macam tu, bakal terus rumah kan. Masya Allah, jadi jauh kita dengan mereka. Jaga matanya dan segala-galanya. Janganlah sesekali suamimu itu mencium sesuatu dari dirimu, melainkan yang haram. Jangan pula dia mendengar sesuatu darimu, melainkan yang enak didengar. Dan jangan pula dia melihat dirimu, melainkan yang indah. Ini Alhamdulillah, jadi kita baca kitab ni, bab ni nanti ada orang kata sedapnya jadi orang lelaki ustazah, kita nak jaga dia macam tu punya bagus, dia tak jaga kita. Macam tu kan selalu bila kita kuliah muslimat ni. Kita nak bagi tahu, tolong sedar diri,
yang kita sedang belajar ni adalah wanita dambaan syurga. Sebab itulah kita belajar macam mana diri kita untuk menjadi wanita dambaan syurga. Jadi tak payah marah dengan cerita-cerita macam ni. Kalau kita nak tahu lelaki dambaan syurga, kita kena belajar kita tu pula. Okay, muslimat, sebab kadang-kadang orang, Ustazah asyik kita je. Tak, lelaki pun ada. Allah cakap pada lelaki, jangan begitu, jangan begini. Tapi kalau mereka tak nak patuh, sama juga dengan kita. Kita dengar Allah syahdunya, kalau aku bagi tulisan ni pada anak aku yang nak kahwin. Tapi anak aku buat ke? Yang buat dia akan merasa bahagia, muslimat. Selain dari dua kunci utama yang telah dijelaskan, mentaati ibu bapa juga dituntut. Ia dapat dilaksanakan melalui kepatuhan kepada mereka dalam perkara makruf. Kalau dengan mak ayah ni kan, perkara makruf maksud menasihati mereka ke arah kebaikan dan tidak menderhakai kedua-duanya. Kadang bila kita dah usia, dah menjadi isteri, dah menjadi suami, ibu ayah kita pun dah semakin tua. Jangan bercakap dengan orang tua yang boleh ditiru oleh anak-anak bahasa tengking-tengking kita. Kita terhadap dengan orang tua kita di hadapan anak-anak kita. Tunggu 20 tahun, 30 tahun akan datang. Anak-anakmu akan buat begitu kepadamu. Jadi walaupun kita dah kahwin, dah ada suami, macam mana nak balance? Mak ayah bila kita ziarah ataupun mak ayah terpaksa dah uzur, dah tua duduk dengan kita, macam mana kita nak jaga? Anak-anak tengok ni, mak aku hilang sabar dengan mak dia sendiri, nenek aku ni. Nanti lepas 20 tahun, apa anak kita buat kat kita? Ini semuanya pelajaran tanpa silibus. Tapi mereka nampak depan mata apa yang kita buat. Okay, bismillah. Yalah, sila suami. Ada yang terlupa nak off mic. Okey je lah. Nurhaini. Abang lah. Makan lain. Nurhaini boleh off mic. Nurhaini. Ni bincang suami isteri kita semua dengar. Lepas tu kat Mak. Mak admin mute kan dia. Mute kan. Mute kan dia kat rumah. Baik, kadang-kadang tak perasan, okey. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ia dapat dilaksanakan melalui kepatuhan kepada mereka dalam perkara ma'ruf, menasihati mereka ke arah kebaikan dan tidak menderhakai kedua-duanya. Ketaatan kepada ibu bapa adalah lebih utama selepas Allah dan Rasulnya bagi mereka yang belum bersuami. Pak tadi yang bersuami tetap suami nombor satu. Ada juga rintihan yang jumpa pada ustazah, suami saya tak bagi saya ziarah mak ayah saya yang sedang sakit. Ketika itu, muslimat dirahmati Allah, apa yang kita buat, nasihatkan suami kita. Abang tak bagi saya ziarah mak ayah saya, abang berdosa di sisi Allah. Muslimat dirahmati Allah, tapi kita yang tak boleh pergi dengan jasad, menyentuh tangan mak ayah kita, telefon tanya khabar, hubungi adik-beradik kita. Aku tak tahulah, serba salah nak cakap dengan kau. Aku bukan tak nak ziarah mak ayah. Kau tahulah suami aku macam mana. Tak payah bawang suami kita lebih-lebih. Kan sekarang mak macam mana keadaan, aku tak boleh balik kampung ni. Pampers mak aja sebulan sekian. Sebab aku tak boleh jaga mak, kau belilah pampers mak pakai duit aku. Ada je kaedah. InsyaAllah Allah bagi faham kepada kedua orang tua kita. Yang berdosa di situ bukan kita. Sebab yang bagi ziarah mak ayah tu adalah suami kita. Allahu Akbar, betapa Islam menjaga orang perempuan sebenarnya. Okay, muslimat dirahmati Allah. Kita baca terjemahan daripada surah Al-Isra ayat 23. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Jadi ini bukti, dalil, muslimat dirahmati Allah. Kita nak tutup kuliah ni dengan satu kenyataan yang bagi saya sangat penting. Saya nak ambil gambar sikap malu ni, saya nak tapet dekat Facebook saya nanti. Tengok betapa pentingnya kalimah ni, khususnya kita wanita akhir zaman. Sikap malu yang menebal dan tidak pernah ada rasa riak atau menunjuk-nunjuk dalam diri juga merupakan azimat wanita salihah. Jadi hari ni faham maksud semua benda nak tunjuk. Dah hilang ciri wanita salihah. Okay? Kenapa nak tunjuk? Sebab ada riak. Kenapa riak? Muslimat dirahmati Allah. Sebab dia nak bagi tahu semua orang, aku ada sekian. Dan dia tak rasa malu walaupun yang ditunjuk itu terkadang sebahagian besar anggota tubuhnya.
terkadang tempat pembaringan dengan suaminya, terkadang tandas tempat dia buang najis pun sibuk nak share kat orang. Ni kan. Jadi hari ni berlaku. Jadi patutlah Nabi awal-awal bagi tahu al-haya'u minal iman, malu itu separuh daripada iman. Kalau dah tak ada rasa malu, maknanya dia bukan beriman. Kalau dah tak beriman, macam mana nak claim diri sebagai wanita square? Dengan bersikap demikian, wanita semakin bertambah seri. Dia rasa malu ni, malu yang masih menebal, wanita semakin bertambah seri, cantik dan kian mempesona. Ini adalah antara ciri-ciri wanita solehah dambaan syurga. Allahu Akbar. Jadi rupa-rupa nak cerita, masih tebal rasa malu seorang perempuan, di situlah rahsia kecantikan dan seri wajah. Tapi kalau malu sudah tidak ada, kau tepeklah banyak mana pun conteng-conteng kat muka, tak akan jadi cantik. Sebab tak mengundang rasa pada hati orang yang melihat untuk mengetahui lebih lanjut siapa perempuan ni sebenarnya. Cuma nak dijadikan barang dagangan, perkara murahan. Tapi kalau wanita yang pandai menjaga malu, orang sibuk nak kejar. Kan kenapa? Sebab pernah dengar suara dia. Bukan kawan perempuan bisu, tak. Tapi maknanya Allah sopannya bahasa, itulah kecantikan yang sebenarnya didambakan. Sebab bukan dambaan lelaki-lelaki dunia saja, tapi menjadi dambaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ummu Salamah, salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar suaminya bersabda, siapa yang menyeret kainnya kerana sombong, ini cerita orang lelaki tak boleh melabuhkan kain melampau-lampau, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat kelak. Ummu Salamah bertanya, bagaimanakah kaum wanita perlu menjaga hujung kainnya? Sebab Ummu Salamah ingat larangan melabuhkan kain ni untuk orang perempuan juga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah mereka melabuhkannya sejengkal. Maknanya nak tutup kaki. Dulu-dulu mana ada stokin kan, nak tutup kaki. Ummu Salamah bertanya lagi, bagaimana jika terlihat kakinya? Kalau kain dah labuh sejengkal, kalau kaki masih nampak, Rasulullah menjawab, maka hendaklah mereka melabuhkannya sehasta dan tidak boleh lebih. Maknanya Nabi suruh orang perempuan labuhkan kain supaya tak nampak kaki, tetapi lelaki jangan labuhkan kain sebab itu menunjukkan kesombongan. Kesombongan tu macam dia berlebih-lebihan. Sedangkan sampai ke buku lali je cukup. Macam tu. Seorang yang masih hidup dengan baik dan mempunyai rasa malu adalah seperti sebatang kayu yang masih kekal tumbuh dan dibaluti oleh kulitnya. Tidak, demi Allah, tiadalah kebaikan bagi hidup ini apabila rasa malu telah hilang darinya. Nabi bersumpah di sini tidak, demi Allah, tiadalah kebaikan bagi hidup ini apabila rasa malu telah hilang darinya. So bila kita tengok kat media sosial, Allah kesiannya dia ni dah tak ada rasa malu. Ceritalah rumah dia besar, apa dia besar, segala-gala besar, sebenarnya dah tak ada kebaikan pada dia. Tak ada, Nabi yang cakap. Sebab dia dah tak ada rasa malu. Jadi calon-calon wanita solehah sekalian, kita tak bersuamikah? Kita sudah bersuamikah? Kita sudah menjadi ibukah? Siapa saja kita, mesti ada rasa malu. Okay, mesti ada rasa malu. Jadi bila ada rasa malu, insya-Allah masih terpelihara kesolehahan kita, insya-Allah. Okay, habis bab ciri-ciri wanita solehah. Nanti kuliah akan datang, mudah-mudahan tidak tertangguh-tangguh. Itulah amalan wanita solehah. Ini lagi syok bahas sebab kita ada 1, 2, 3 untuk kita bahaskan. Nanti bila habis bab ni, kita pergi pula kelebihan dan kelemahan wanita. Masa jadi ketagih sebenarnya dengan kitab ni. Tapi sebab tak banyak orang berani nak membahas kitab ni kerana 770 muka surat. Jadi tahniahlah grup ini yang ambil cabaran nak khatam kitab ini. Okay, mudah-mudahan galakkan kita semua Allah izinkan, insya-Allah. Terima kasih banyak. Minta maaf saya berhenti awal. Doakan semua perjalanan dakwah saya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya keluar untuk ketidak hijrah. Petang saya sambung di USJ Subang. Dekat nak maghrib lah, nanti baru balik ke rumah. Terima kasih semua. Salam sayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.